Pertamanya, tajuk yang kita akan bincang pada malam ini adalah adakah Nabi Muhammad itu Allah? Setiap Muslim ataupun setiap manusia yang ingin memeluk agama Islam hendaklah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai prasyarat, iaitu salah yang rukun Islam yang pertama. Jadi terjemahan kepada rukun Islam yang pertama ini, asyhadu, bermaksud aku bersaksi. La ilaha, tiada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku naik saksi ataupun aku menjadi saksi ataupun aku bersaksi, Muhammad pesuruh Allah, Muhammad Rasulullah. Tetapi amat menyedihkan, terjemahan ini telah ditokuk tambah. La ilaha illallah telah menjadi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi perkataannya disembah telah ditambah. Tokuk tambah ini telah dibuat oleh tokoh yang terkenal Ibnu Katsir, di mana menjadi rujukan seluruh dunia Islam hari ini, yang mana Ibnu Katsir, tok guru dia adalah Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah itu sendiri adalah Freemason, Illuminati. Murid, antara murid kepada Ibnu Taimiyah, ramai murid-muridnya, termasuklah Ibnu Katsir, yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam dunia ini untuk dijadikan rujukan dan juga pegangan. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu sendiri adalah Freemason. Kemudian yang kedua yang menjadi bukti bahawasanya Nabi SAW itu adalah menjawat jawatan Allah, pemegang ataupun mesej Allah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dalil yang pertama adalah Muhammadur Rasulullah. Tapi walaupun kita sebut Muhammadur Rasulullah, kita faham Muhammadur Rasulu minallah. Muhammad itu adalah Rasul minallah. Kita tambah mina. Kita sebut Muhammad Rasulullah, tapi yang kita faham adalah minallah, dari Allah. Ataupun kita sebut Muhammad Rasulullah indallah. Jadi itu yang jadi sesat. Yang kedua dalilnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diseru. Sol itu diseru atau dinobatkan atau dipanggil. Boleh rujuk bahasa Arab. Sallallahu alaihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diseru Allah kepadanya. Kemudian kalau kita selawat pun, Allahumma salli ala Muhammad. Allah diseru kepada Muhammad. Kalau di negeri Johor ni, Sultan diseru kepada Ibrahim. Kalau sebut Ibrahim, kena jawab, orang Johor kena jawab apa? Salla Sultan alaihi. Seruan Sultan ke atasnya. Kalau tak, Sultan murka. Ibrahim yang akan murka. Walaupun ada dua nama, Sultan Ibrahim, tapi dia merujuk kepada Ibrahim. Ibrahim itulah mesej bagi Sultan. Ibrahim itulah pembawa ataupun yang di-Pertuan Sultan. Yang di-Pertuan Agong sekarang ni adalah Raja Abdullah. Jadi yang membawa mesej Agong adalah Raja Abdullah. Jadi sebab itulah Sultan itu tidak mempunyai jirim, tidak berjisim dan bukan sesuatu. Dan Allah itu bukan sesuatu. Cuma yang menjadi persoalan hari ini disebabkan oleh kita menganggap Allah itu sesuatu dan menganggapnya seperti dewa gaib. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Suhaini kerana menepati waktu. Dan antara isi-isi yang Abang Suhaini sebutkan tadi, salah tafsiran pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu yang sepatutnya kita faham adalah menjawat jawatan Allah. Betul kalau saya silap? Betul menjawat jawatan Allah. Okey, kita sambung sesi pertama ini. Pentas saya serahkan kepada Ustaz Nordurus untuk menjelaskan prinsip beliau dan pegangan beliau pula. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah Ustaz Nasruddin. Terima kasih kepada saudara Suhaini kerana menyambut dialog ini ya. Sebelum tu saya rasa mungkin sebahagian yang mendengar mungkin tak berapa jelas sebab tadi line terputus-putus. Saya rasa saya bantu rumuskan sedikit pendirian Abang Suhaini berkenaan dengan Nabi Muhammad ini ya. Secara mudahnya beliau nak sampaikan, dan selepas saya dengar banyak ceramah beliau di YouTube dan apa yang beliau sampaikan tadi, ini untuk manfaat para pendengar supaya tidak salah faham supaya tidak salah faham. Apa yang beliau nak sampaikan adalah Allah itu adalah nama jawatan. Nama jawatan itu adalah Maha Tuhan. Okey? Dan penjawat jawatan Maha Tuhan itu adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itulah Maha Tuhan. Okey? Jadi Abang Suhaini menyokonglah tajuk yang diberikan itu ya. Maksud dia Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Betul saudara Suhaini? Dia Maha Tuhan. Macam ni betul. Okay, baik, terima kasih. Baik, saya rasa teruja lah kerana kewujudan aliran seperti Transformation Academy ini membuktikan kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi banyak diperingatkan akan status kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah nak beritahu kita bahawa akan sampai satu masa nanti akan ada umat Islam yang akan mengangkat darjat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah kepada makam ketuhanan. Contoh Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Kahf, "Qul innama ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Betul tak? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Manusia seperti kamu. Baik. Abang Suhaini ya menterjemahkan innama sebagai sesungguhnya bukan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku bukan manusia seperti kamu. Ini terjemahan Abang Suhaini. Okey? Sedangkan terjemahan itu terbalik dan saya akan deal with this point later. Saya akan pergi dengan lebih dalam nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam." Janganlah kamu melampau mengagung-agungkan aku seperti golongan Nasrani melampau mengagungkan anak Maryam. Innama ana abdu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Aqulu Abdullah wa Rasul. Maka panggil aku, gelar aku hamba Allah dan Rasul Allah. Hu tu dhamir berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Maksudnya Nabi dah tahu akan keluar orang-orang seperti Abang Suhaini. Akan keluar aliran-aliran seperti Abang Suhaini akan mengangkat darjat Nabi melangkaui makam sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, poin saya adalah begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan yang menyamar. Dia manusia dan Allah bukanlah pangkat. Buktinya kita lihat suratul An'am ayat ke-50. Ayat ke-50 suratul An'am. Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Okay, lihat di sini ya, ada perbezaan antara aku iaitu Muhammad dengan perbendaharaan Allah. Kalau betul lah Nabi Muhammad itu penjawat pangkat Allah. Allah tu Maha Tuhan macam syarikat yang biasa Abang Suhaini berikan contoh. Macam syarikat Nusa Jaya. Nabi Muhammad tu kira macam pangkat Abang Suhaini dalam syarikat Nusa Jaya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tidak memiliki perbendaharaan syarikat Allah itu ataupun Maha Tuhan itu? Kan dia CEO, dia founder, dia pemilik. Dia mesti memiliki perbendaharaan. Dekat sini dia mengaku dengan jelas dia tidak memiliki perbendaharaan. Maksud dia lain, Allah lain. Allah bukan pangkat. Allah bukan pangkat. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Kalau dialah founder, kalau dialah penjawat Maha Tuhan, macam mana dia boleh kata aku tak tahu yang ghaib? Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak kata yang aku ni malaikat. Maksudnya Nabi nak kata dia tidak dicipta daripada cahaya. Okey? Sebab malaikat dicipta dari cahaya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepada aku. Macam mana pangkat Maha Tuhan itu nak mewahyukan sesuatu kepada penjawat. Maha Tuhan itu sesuatu yang abstrak. Macam pangkat sultan, pangkat kerajaan. Macam mana pangkat itu boleh mewahyukan sesuatu. Ini jelas menunjukkan bahawa Muhammad itu satu entiti, satu person, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu satu entiti yang lain.
Dia bukan Muhammad menjawab jawatan Maha Tuhan. Tidak. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Allah memberikan teguran jelas. Adakah sama orang yang buta dengan orang yang telik? Allah nak kata, ini begitu jelas. Macam mana orang boleh keliru dalam bab ini? Afala tatafakkaru, tidakkah kamu berfikir? Terus, surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Kata wahai Muhammad, bahawa aku tidak memiliki untuk diriku ini manfaat ataupun mudarat illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nampak? Perbezaan yang ada dua lagi. Ada Muhammad dan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Muhammad itu penjawab jawatan Maha Tuhan, sekarang ni Nabi SAW menisbahkan kehendak kepada jawatan Maha Tuhan itu. Jawatan boleh ada kehendak ke? Yang ada kehendak hanyalah yang berdiri, yang ada diri, yang ada consciousness. Jawatan tak ada consciousness, jawatan tidak ada diri. Macam mana boleh ada Masya Allah? Walau kuntu a'lamul ghaibah, kalau aku tahu yang ghaib, Nabi kata, lastaktartu minal khair. Aku akan banyakkan buat kebaikan. Wa ma massaniyal astu, dan tidak akan menimpa aku keburukan. In ana illa nadhir, aku tidak lain kecuali pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi berita gembira li qaumi yu'minun, kepada mereka-mereka yang beriman. Satu lagi ayat surah Jin ayat 20 ke 22. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sungguhnya aku menyeru, memanggil, berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak akan menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Aku ni, Muhammad ni, aku tidak memiliki mudarat maupun panduan untuk engkau. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Bukankah dia Maha Tuhan? Kenapa dia nafikan yang dia boleh memberikan mudarat dan boleh memberikan panduan? Adakah dia menyamar? Adakah dia menipu? Adakah dia berlakon? Mustahil Nabi Muhammad SAW itu menipu dan berlakon. Nabi berterus terang di sini, aku tidak memiliki apa-apa mudarat dan panduan untuk kamu. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang boleh lindung aku daripada Allah. Nampak? Kalau Allah itu pangkat, Nabi cakap apa ni? Apa yang Muhammad SAW tengah cakap ni? Tidak ada yang boleh melindungi aku daripada Allah. Adakah jawatan itu boleh memberi mudarat? Nak mengancam, nak menghancurkan pemilik jawatan itu? Dia tak conscious. Dia tidak ada kesedaran. Dia adalah abstract concept. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi poin saya. Tapi tak apa, kita tinggal seminit saja. So masalah pada teori menyamar ni problem, ya. Sebab teori menyamar ni semua orang boleh pakai. Hindu boleh pakai, Kristian pun boleh pakai. Orang Kristian pun boleh datang kata, oh, Tuhan menyamar sebagai Jesus, Tuhan menyamar sebagai Krishna, Tuhan menyamar. Menyamar ni tak ada apa-apa yang kita boleh buktikan. Saya pun boleh kata abang tengah menyamar sekarang ni. Dan abang nak buktikan saya abang tidak menyamar. Semua yang abang sampaikan kepada anak murid abang, semuanya adalah penyamaran saja untuk uji mereka. Maknanya abang tak percaya pun satu benda abang cakap tu. Kalau saya katakan macam tu, macam mana abang nak buktikan saya salah? Saya gunakan teori menyamar tu ke atas abang kembali. Saya gunakan teori menyamar tu ke atas abang kembali. Okay, last point. Allah tidak berlakon kerana lakonan itu adalah satu penipuan. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 87 dan ayat 122, "Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila." Tidak ada yang lebih benar kata-katanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berlakon. Allahu a'lam.